Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Ahmad Sufian Azman dalam slot pentaksiran Bilik Darjah. Diharapkan murid-murid di rumah dah bersedia untuk kita bersama dengan guru kita pada hari ini untuk membincangkan PBD dalam pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapakah ustaz yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Alhamdulillah, bersama dengan kita pada hari ini Ustaz Ayub Muhammad Ali, Ketua Panitia Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Sama-sama. Dan juga bersama dengan kita pada hari ini adalah jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Azliana Masuri daripada SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Baiklah Cikgu, terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam slot PBD dalam pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik Ustaz, boleh kita mulakan? Okey, terima kasih Aiman. Okey. Kita mulakan dengan pengenalan kepada PBD ataupun pentaksiran berdasarkan Bilik Darjah. Okey. Jadi saya mulakan pengenalan dulu. Okey. Jadi Aiman, yang pertama dalam PBD untuk Al-Quran dan Sunnah kita ada 6 bidang kajian ya, iaitu Al-Quran, kemudian hadis, ulum Quran, ulum hadis, akidah Islamiah dan juga akhlak Islamiah. Tetapi untuk kali ini saya nak tunjukkan bagaimana proses PBD itu berlaku pada bidang yang kelima, iaitu akidah Islamiah. Jadi ada yang pertama carta alir pelaksanaan PBD. Okey, mungkin guru-guru ataupun ibu bapa ingin tahu bagaimana pelaksanaan bagi PBD yang saya maksudkan tadi. Jadi yang pertama, guru mesti menguasai pelaksanaan PBD dari konsep formatifnya, sumatifnya, okey. Dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan PBD, instrumen, dia punya perkara-perkara yang berkaitan dengannya, mesti dia menguasai supaya perjalanan ataupun proses itu berjalan dengan lancar, kerana PBD ini ialah satu proses yang berterusan. Berterusan yang memerlukan kepada satu pengetahuan yang sangat baiklah. Okey, kemudian step yang kedua, guru-guru kena menguasai DSKP, Document Standard Curriculum dan juga pentaksiran. Yang mana dengan dia menguasai DSKP itu adalah kitab rujukan yang utama untuk memastikan kita dapat melaksanakan PBD itu mengikut yang dikehendaki. Jadi kena kuasailah dari segi standard kandungan, dari segi standard pembelajaran, dari segi standard prestasi. Dia kena faham betul supaya keberhasilannya tu nampak, kemenjadian muridnya tu nampak. Selepas itu step yang ketiga, Aiman ya, kita merancang, merancang PBD dalam PDPC, melalui RPH. Maknanya kita rangka satu situasi ataupun satu plan tindakan untuk bagaimana satu SK tadi itu ataupun standard kandungan itu kita nak laksanakan melalui satu RPH. Kalau contoh bagi standard pembelajaran yang panjang, mungkin kita boleh bagikan kepada 2 masa ataupun 2 period dan sebagainya lah, supaya lagi lancar dan sebagainya. Kemudian barulah kita melaksanakan PBD yang keempat berdasarkan RPH tadi. Dari segi aktiviti dan sebagainya lah kita laksanakan, kita cuba ikut seperti yang dirancang. Kemudian yang step kelima dan 6 ini adalah kita rekodkan dapatan kita tadi, dan menerusi satu template yang disediakan oleh BPK
untuk mencatat dia punya tahap penguasaan lah, okey, dan juga pelaporan. Okey. Jadi itu dia carta alir bagaimana PBD dilaksanakan. Okey, dalam satu kerangka ataupun satu pusingan yang beginilah situasinya. Kemudian dari segi kaedah pelaksanaan, Aiman, ya, kaedah pelaksanaan ni dia sebenarnya ada banyak dinyatakan, ya, dalam buku khas PBD itu. Okey, antaranya yang saya cuba tampilkan ialah lisan. Sebab lisan ni suatu benda yang paling mudahlah kita nak kesan murid secara spontan ataupun secara terancang. Jadi kita bagi tugasan kat murid, kemudian kita tanya spontan. Murid boleh jawab atau tidak. Sebab dengan lisan itu kita boleh dapati atau kesan aspek-aspek lain. Aspek bahasa, bagaimana dia menjawab, keterampilan dia. Sebab itu lisan penting, ya. Dan lisan ini berlaku sama ada guru dengan murid, itu biasalah kalau kita dalam kelas pun biasa itu berlaku, ataupun murid dengan murid. Okey. Mungkin soalan secara lisan lah. Okay. Dan satu lagi, kalau dalam pendidikan Al-Quran Sunnah, dia ada satu situasi murid dengan bahan. Termasuk lisan tu, contohnya dia membaca Al-Quran, ataupun dia dalam tilawah itu dia membaca Al-Quran, itu ialah pelaksanaan lisan tapi berdasarkan kepada bahan. Okey. Yang kedua ialah penulisan. Penulisan ini sedia maklumlah, mungkin lembaran kerja, mungkin nota ataupun buku khas ataupun soalan ke lembaran soalan dan sebagainya lah. Dan yang ketiga ni, Aiman, ya, pemerhatian. Pemerhatian ni kita juga boleh masukkan dalam kaedah pelaksanaan, yang mana kita membuat pemerhatian bagaimana murid melaksanakan tugasan tersebut ataupun hasil kerja murid. Kita tengok macam mana, menepati atau tidak. Okey. Dan dalam pemerhatian itu juga dia ada aspek-aspek yang boleh kita nilai. Okey. Mungkin semasa mereka melakukan ataupun aktiviti kertas atau ni menjawab soalan dalam bentuk penulisan tadi, mereka berkolaborasi dengan rakan-rakan lain ataupun mereka bertanya tentang perkara-perkara yang mereka tidak fahami. Jadi benda-benda itu sangat membantu dalam proses kita meletakkan pentafsiran PBD ini. Jadi itu kaedah. Dan dari segi instrumen pula yang saya cuba akan tampilkan dalam perkara ini ialah, pertama saya akan dalam PBD ini saya akan cuba tampilkan PAK21, iaitu flip classroom. Maknanya flip classroom ni kita beri bahan dudukan murid kaji, kemudian dia datang sekolah, baru kita tanya. Okey, kita tanya. Maknanya kita tanya mungkin dari segi lisan. Okey, kita tanya pengertian ke ataupun apa yang awak faham. Okey, dan bila proses itu berlaku, maka kita boleh terus ataupun beri dia lembaran kerja yang saya sebutkan tadi. Jadi itu antara instrumen pelaksanaan dalam PBD lah. Itu dia, Ustaz. Maknanya kita punya aktiviti dalam kelas ni akan lebih menarik, kan? Ya, betul. Dengan interaksi bersama dengan guru, dengan murid-murid, dengan bahan yang kita ada di kelas. Jadi selepas ini kita nak lihat apa aktiviti yang menarik itu. Baik para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Pentaksiran Bilik Darjah. Baiklah, kembali bersama saya pada hari ini dalam slot Pentaksiran Bilik Darjah dalam mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Bersama dengan kita pada hari ini Ustaz Ayub. Baik Ustaz, untuk segmen kali ini apakah yang akan Ustaz kongsikan? Terima kasih, Aiman. Segmen seterusnya berkaitan dengan aktiviti. Tadi kita dah nampak bagaimana pengenalan, bagaimana proses itu. Jadi aktiviti. Cuma aktiviti yang saya akan kongsi dengan para penonton ialah yang saya sebut tadi, akidah. Akidah 5.4 dalam apa itu SK dia 5.4. Dari segi standard pembelajaran dia 5.4, iaitu nas mutasyabihat. Akidah. Jadi yang
Pertama 5.41 pengertian nas mutasyabiah. Tapi sebelum itu Aiman nak cerita sikit. Untuk standard pembelajaran yang banyak, okey, jadi mungkin sesuai kita jadikan dia 2 kali lah ataupun 2 period, 2 hisah. Tapi kalau yang ini 4 saja kita boleh jadikan 1 kali PDP lah dalam kelas supaya mudah untuk kita nak menilai. Okey. Jadi 5.41 berkaitan dengan nas mutasyabihat. Jadi kita nak terangkan kepada murid apakah dia nas mutasyabihat. Mungkin Aiman pun tahu apa dia nas mutasyabihat. Nas yang pada makna zahirnya menimbulkan kekeliruan kerana di sana ada penyamaan, okey, Allah, sifat Allah dengan makhluk. Sebab itu kita nak ceritakan, okey, apakah pengertian nas mutasyabihat. Kemudian 5.42 iaitu banding beza. Okey, banding beza cara ulama. Okey, di sini ulama khalaf dan ulama salaf ya. Ulama salaf dan ulama khalaf dalam memahami nas mutasyabihat. Bagaimana stand dia orang? Stand mereka supaya dari segi cara mereka memahami nas mutasyabihat itu sebab dia melibatkan akidah. Okey, tidak tersesat. Maknanya seperti yang dianjurkan oleh Islam lah. Okey. Jadi di sini para ulama dia memberikan pendapat kalau ulama salaf dia lebih secara tafwid, iaitu menyerahkan kepada Allah. Okey, makna yang sesuai baginya lah. Okey, dan bagi ulama khalaf dia menyamakan dengan yang sesuai. Okey, maknanya kalau misalnya kata dalam ayat tu menyebut tangan, maka tidak dinyatakan sebagai tangan tetapi kekuasaan. Begitu. Kemudian 5.4.3 menilai kepentingan nas mutasyabihat dalam meningkatkan keimanan. Maknanya selepas murid dia mempelajari tajuk ini, okey, dia dapat menilai, okey, kenapa perlu kita mempelajari ayat mutasyabihat ini dalam meningkatkan keimanan. Okey, sebab itu penting ya untuk murid nanti tahu benda ni, okey. Dan yang terakhir 5.4.4 iaitu usaha dan tindakan. Okey, bagaimana kita merumus, okey, setelah mereka memahami konsep ilmu dan kepentingan, mereka dapat merumuskan apakah tindakan atau usaha kita untuk memastikan, okey, masyarakat di luar sana ditahu tentang nas mutasyabihat ini, yang mana juga boleh meningkatkan keimanan mereka. Jadi sebab itu dalam bab ini maknanya kita kena pastikan benda itu benar-benar seperti yang tertera pada DSKP lah. Okay. Kemudian ini aktiviti pula ya. Aktiviti yang dirancang ialah yang pertama dinyatakan di situ, guru telah memberikan tugasan kepada murid sehari sebelum pentaksiran, okey, agar menonton video. Ada video khas yang kita buat berkaitan dengan ayat mutasyabihat yang mana selari dengan konten yang ada dalam SK lah, ada SP tadi ya, selari supaya mereka nampak step by step yang kita sebutkan tadi. Kemudian selepas mendapat maklumat daripada video tersebut, guru bertanya soalan berkaitan tajuk. Maknanya di sini pentaksiran lisan berlaku. Macam saya sebut tadilah, dia lisan ini suatu yang mudah untuk kita nak tahu kesan adakah murid menguasai atau tidak. Dan dia spontan saja, spontan ataupun secara terancang, itu boleh. Yang penting kita dapat kesan. Kemudian selepas berbincang dan sebagainya, soal jawab, okey, ataupun berinteraksi antara satu sama lain, guru memberi lembaran kerja dalam buku untuk disempurnakan, dibagi lembaran kerja. Jadi murid kena selesaikanlah tugasan tersebut. Okey, sama ada mereka menguasai ataupun tidak SP yang disebut, nyatakan tadi. Kemudian ini contoh video lah, contoh video yang berkaitan. Jadi maknanya nanti kita saksikan video ini bagaimana proses ataupun berkaitan dengan ayat mutasyabihat itu. Okey, jom kita saksikan. Okey. PDPR kita kali ini kita akan mempelajari tajuk akidah, iaitu tajuk yang terakhir, ayat-ayat Al-Quran dan hadis mutasyabihat. Dalam tajuk kita pada kali ini, kita akan fokus kepada 3 perkara yang besar, iaitu yang pertama pengertian ayat dan hadis mutasyabihat dari segi bahasa dan istilah.
Yang kedua, kita akan lihat pandangan ulama salaf dan khalaf mengenai ayat mutasyabihat serta contoh-contoh nas mutasyabihat. Dan yang ketiga, kepentingan kita mempelajari nas mutasyabihat ini dan kaitannya kepada akidah. Baiklah, kita dah saksikan video sebentar tadi. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit Ustaz tentang video tadi? Video tadi ialah pengisian ataupun SP yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat dari segi pengertian, dari segi pandangan ulama, kepentingan dan juga usulan tindakan ada dinyatakan di situ. Dan murid kena menonton di rumah lah, okey, menonton di rumah dulu ataupun sebelum PDP, okey. Kerana murid akan PBD itu akan berlaku selepas murid mendapat maklumat yang berkaitan. Okay. Jadi selepas murid membuat ataupun menyelesaikan tugasan, okay, jadi langkah yang keempat ialah guru berbincang bersama murid untuk menilai jawapan mereka. Okay. Berdasarkan peraturan pemarkahan lah, okay, ataupun yang dinyatakan sebagai jawapan yang sebenar. Kan? Jadi berdasarkan jawapan dan hasil kerja murid, guru mencatat tahap penguasaan lah kepada murid. Okay. Jadi ini adalah soal jawab bersama murid. Okey, dalam situasi maknanya lisan tadi saya bersoal jawab dengan murid, kemudian murid menjawab soalan lisan tersebut, okey, dan dalam ini kita dapat tahulah, okey, kita dapat kesan beberapa aspek yang berkaitan dengan mungkin bahasa dan sebagainya apa yang mereka jawab. Dan ini contoh video berkaitan dengan soal jawab lah ataupun lisan tadi. Kita boleh saksikan. Awak dah tengok video semalam? Dah. Okey. Jadi sekarang ni saya nak tanya awak, apakah dia ayat mutasyabihat yang awak? Ayat mutasyabihat ialah nas secara zahir yang boleh menyebutkan kekeliruan dalam pentafsirannya kerana menunjukkan sifat-sifat Allah yang menyerupai makhluk. Okey, bagus. Okey, tanya. Okey Ustaz, ni aktiviti apa yang sedang dilaksanakan di kelas Ustaz? Soal jawab ataupun lisan tadi. Jadi maknanya di situ berlakulah ya secara spontan. Adakah mereka dapat menguasai ataupun tidak. Dan ini contoh lembaran kerja yang mereka lakukan. Dan ini adalah contoh-contoh tugasan murid lah, hasil kerja murid. Okay, mereka mengisi lembaran kerja ataupun tugasan. Okay, contoh di sana kita dapat tengok ialah contoh ayat mutasyabihat, okay, pengertian, okay, dan sebagainya yang berkaitan dengannya lah. Okay, ada grafik. Okay. Ini semuanya kepelbagaian latihan, okay, dalam bentuk penulisan itu sudah tentu boleh menggarap jawapan yang pelbagai juga daripada murid berdasarkan daripada apa yang mereka telah nyatakan ataupun telah melihat daripada video tersebut. Ini contoh bahagian tadi yang objektif, yang ini bahagian subjektif, iaitu dalam bentuk yang lebih panjang lagi lah jawapan. Yang ini mereka memerlukan lagi penelitian dalam menonton video yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat tadi. Okey Ustaz, ini di antara soalan yang mungkin murid-murid perlu jawab dalam lembaran tadi Ustaz ya. Mungkin kalau Ustaz boleh ceritakan kepada kita tentang situasi dalam kelas tu, pastinya lebih menarik dengan soal jawab bersama dengan guru dan sebagainya. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika dan selepas ini kita nak tahu juga macam manalah Ustaz ambil markah tu kan. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Pentaksiran Bilik Darjah. Baiklah, kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman pada hari ini dalam slot Pentaksiran Bilik Darjah dalam pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Bersama dengan kita pada hari ini Ustaz Ayub. Baik Ustaz, untuk segmen kali ini apakah yang akan Ustaz kongsikan? Okey, terima kasih Aiman. Okey, ini segmen yang ketiga, iaitu bagaimana kita merekodkan tahap penguasaan murid selepas proses PBD tadi berlaku. Okey, jadi yang pertama kat sini sedikit grafik ataupun gambaran apa yang kita tunjukkan, iaitu berkaitan dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan
Al-Quran dan Sunnah tadi, dan juga ini dia tahap penguasaan ataupun fokus kepada perekodan apa yang kita nak perekodan kepada murid setelah proses itu berlaku. Okey, jadi yang pertama dari segi tahap penguasaan ataupun standard prestasi yang kita nak tunjukkan iaitu dia ada 1 sampai 6. Jadi TP1 tahap penguasaan 1 fokus bagi mereka yang boleh menyatakan pengetahuan. Contoh macam tadi mungkin dia boleh menyatakan apakah dia ayat mutasyabihat. Contoh ayat mutasyabihat dia kata contohnya nas yang maknanya zahir tapi menyamakan dengan makhluk, okey, yang menjadi kekeliruan. Itu pun boleh dapat TP1. Kemudian amali, mungkin dia lebih panjang lagi, mungkin dia ingat dalil, okey, mengingat dalil ataupun contoh, itu termasuk dalam amalilah. Jadi TP yang kedua, okey, ataupun TP yang 3 amalan, okey. Amalan maknanya dia mengetahui bahawa setiap daripada kita mesti memahami kepentingan mengikut, okey, bagaimana ulama menetapkan stand ataupun pandangan kepada ayat mutasyabihat ini, okey. Kemudian yang TP4 iltizam, maknanya menghuraikan dan mengaplikasikan bersungguh-sungguh. Maknanya bila dia jumpa ayat mutasyabihat ini, dia tahu dia tak boleh mentafsirkan mengikut zahir ayat. Okey. Ini TP4 lah. Ataupun TP5 penghayatan, maknanya dia boleh menjelaskan justifikasi dan juga menilai kepentingan. Kenapa aku kena pentingnya mempelajari ayat mutasyabihat ini? Dia boleh berikan justifikasi itu dan kepentingan, itu dah masuk TP yang kelima. Dan akhir sekali untuk TP yang keenam, tahap penguasaan yang keenam ialah pentabiatan, iaitu dia dapat merumuskan. Maknanya merumuskan ini dia boleh membuat usaha ataupun tindakan bagaimana ayat mutasyabihat ini boleh difahami, okey, oleh setiap individu Muslim. Jadi maknanya itulah tahap-tahap yang berkaitan dengan ketiga PPD itu dilaksanakan untuk kita meletakkan TP kepada murid tadi. Jadi maknanya kat sini ni Aiman dia kita boleh nampak maknanya paling kurang TP1 murid boleh dapat. Sebab dia dah menonton video kan, dia boleh faham secara umum, secara spontan gitu. Okey. Tapi kalau dia boleh contoh memberikan kepentingan, itu dah maknanya contoh hikmat kelebihan dia dapat menceritakan benda itu dah masuk TP yang kelima lagi lah. Mana begitu situasinya. Okey, ini dia punya borang perekodan. Yang ini dia ada nama sekolah, okey, dan dinyatakan ataupun dipamerkan di sini. Yang ini untuk penuhlah yang saya sebut tadi bidang-bidang dalam PQS. Dia ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada ulum Quran, ulum hadis, okey, dan juga ada akidah. Di situ diletakkan. Jadi secara umumnya kita pamerkan begitulah, ada dalam borang tersebut. Okey, kemudian ini borang perekodan bidang akidah. Mana dalam bidang akidah ni dia ada satu lagi khusus. Cuma sebelum itu Aiman yes, borang ini dijana secara automatik. Maknanya pihak BBK dia telah menyediakan borang ini untuk kemudian guru-guru. Jadi just kita letakkan nama dan kad pengenalan, dia dah dijana untuk semua bidang tu masuk, dan juga dia ada maknanya sekali link dengan tadi dinyatakan semualah kat situ. Jadi mudah, okey, berdasarkan kepada markah yang diisi oleh guru. Okey, jadi ni contoh borang bidang akidah. Kita nampak konsep ayat al-mutasyabihat itu berada di 5.4 dalam ujung tadi kita nampak kat situ. Okey. Kemudian yang ini pula dia ada PBD ni, dia ada satu lagi yang mungkin saya boleh sebut, iaitu pertimbangan profesional. Okey, pertimbangan profesional. Jadi apakah kaedah yang dijana oleh sistem itu kita katakan sebagai simulasi. Maknanya itu yang dapatlah. Maknanya kalau kita letak 6 dia akan jadi 6. Okey, ataupun kita letak 3 4 K3 mungkin jadi 5. Okey. Itu yang dijana oleh sistem. Tapi kita ada lagi satu pertimbangan profesional. Jadi pertimbangan profesionalnya apa dia? Dia ada 4. Pertama, guru itu mesti mengetahui pengetahuan tentang isu tersebut. Maknanya SK
ataupun SP itu guru mesti kuasai. Okey, untuk memastikan professional judgement itu berlaku ataupun pertimbangan profesional itu berlaku. Yang kedua, mesti dilakukan dengan tanggungjawab profesional. Maknanya tidak membezakan lelaki atau perempuan. Okey, ialah kadang benda itu mesti saksama, adil, saksama. Okey, guru itu sendiri dalam memberi markah. Okey, yang ketiga mesti ada input pelajar. Kita mesti mengetahui kekuatan dan kelemahan pelajar itu. Dan yang keempat iaitu mesti pengalaman. Dalam memberi markah itu, untuk memastikan pertimbangan profesional itu berlaku, mesti ada pengalaman guru sendiri dalam mengesan murid punya perkembangan supaya jelas. Jadi oleh itu, dalam contoh kat sini, kat sini tahap penguasaan 5. Tahap penguasaan 5, okey. Tapi dalam profesional ni kita tengok secara umum dia boleh dapat 6, maka kita boleh letak 6. Okey, jadi begitulah situasinya. Cuma kalau kita rasa dalam situasi itu murid memang tak boleh pergi, memang 5 itu paling tinggi seperti yang dijana oleh sistem, maka kita boleh letakkan 5 begitu. Jadi itu dia perbezaan antara kaedah simulasi dan pertimbangan profesional yang akan menyebabkan pemberian ataupun penyataan tahap penguasaan itu dia lebih profesional lah. Okey. Dan akhir sekali, Aiman ya. Ya, Ustaz. Bagaimana pula sekiranya murid itu dia mendapat hanya tahap 1 atau tahap 2? Kalau 6 okeylah. Mungkin kalau macam Aiman tu boleh 6 kan, atau 5 kan. Okey, 4 ke 3 ke okeylah. Tapi ada juga murid dalam ramai-ramai itu dia ada dapat tahap 1 dan 2. Bagaimana? Jadi tahap 1, 2 ni maknanya mereka perlukan bantuan lah, ataupun tindakan susulan. Ini yang dikatakan, okey, kita kena buat program intervensi yang boleh dirancang untuk murid yang mencapai tahap 1 dan 2. Mungkin tindakan susulan, mungkin kita lebih berfokus, mungkin kita bagi lembaran kerja yang lain atau kelas pemulihan. Itu antara selepas kita memberi tahap penguasaan kepada murid dan murid tidak menguasai. Jadi itu tindakan kita supaya murid itu tidak tertinggal. Dia setara ataupun dia sama-sama dapat mencapai seperti yang dihasilkan dalam kurikulum. Perlu diberi perhatian yang lebih kepada murid seperti ini. Dan insya-Allah kalau ikut cara yang Ustaz berikan, insya-Allah boleh naik kepada tahap yang ke-6. Baik Ustaz, mungkin ada sedikit nasihat ataupun rumusan daripada program kita pada hari ini Ustaz. Okey, kepada guru-guru dinasihatkan supaya memastikan bahawa PBD ini suatu proses yang berterusan. Okey, dia berterusan, yang bukan kata orang tu ikut dan ataupun ikut kita sempat kita buat. Jadi berterusan supaya kita nampak perkembangan. Sebab itu kalau kita tengok dari segi borang yang pihak BB Kecerdikan tu memang cukup menarik. Okey. Dan bagi ibu bapa kena memahami konsep ini supaya dia dapat tahu bagaimana anak mereka dapat tahap yang dikehendaki. Okey, supaya PBD itu dapat selari seperti yang dihasilkan. Barulah kita dapat tahu maknanya tahap seseorang murid itu untuk ditingkatkan di kemudian hari. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ayub di atas penjelasan dalam PBD dalam pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih kepada para penonton atas kesetiaan anda semua. Saya Aiman Sufyan mengundurkan diri. Jumpa lagi. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama.